Baik, sebelum ini Kementerian Pelajaran Malaysia KPM memaklumkan peperiksaan utama termasuk Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM akan diadakan pada 22 Februari depan. Namun selepas peningkatan kes COVID-19, calon peperiksaan utama ini hanya mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Jadi timbul pula kemungkinan pelajar-pelajar ini sudah berputus asa untuk belajar dan hilang keyakinan untuk menghadapi SPM. Jadi apa yang perlu dilakukan? Dan untuk itu kita bersama pensyarah di Jabatan Pendidikan, Kaunselor dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Profesor Dr. Siti Aisyah Hassan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, pada pendapat Prof, apa yang perlu dilakukan oleh KPM dan mungkin pelajar itu sendiri dalam memastikan mereka ini kembali bermotivasi untuk menghadapi SPM ataupun peperiksaan utama yang lain? Okey, terima kasih ya kerana menyebut saya. Sebenarnya saya nak berkongsi sedikit je, 2 tips saja. Iaitulah pertama, bagaimana kita melihat ataupun approach kehidupan kita. Yang kedua, dan apa yang kita perlu lakukan sebelum peperiksaan, sama ada pada diri kita, ibu bapa dan juga pihak KPM sendiri ya. Itulah pertama tentang approach kehidupan kita. Sebenarnya saya nak tanya sesuatu ni, bila last kali bermain-main? Bila last bermain? Maksudnya macam mana, Prof? Tengok orang main. Ha? Baru sajalah, taklah baru sangat sebab PKP kan? Yelah, tak kira lah main game board ke apa ke kan, main game tu kan. Okey, bila kita bermain-main, sebelum kita pergi bermain-main, kita rasa happy ke tidak? Saya ni kaunselor, saya mesti happy kan? Sebelum main lagi dah rasa happy, betul kan? Jadi, betul, Prof. Teruskan. Begitu juga kehidupan kita ni. Apabila kita memandang kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan itu adalah satu permainan, maka kita akan happy. Ya? Tapi ada orang juga, permainan itu dijadikan pekerjaan. Bila permainan itu dijadikan pekerjaan, dia jadi stres. Kenapa? Siapa kata pula kehidupan ini satu permainan? Kita lihat semua benda yang berlaku dalam kehidupan kita itu adalah satu permainan. Bila kita pandang benda itu adalah permainan, apa-apa sama ada parent, sama ada KPM, sama ada sesiapa, kita melihat bahawa kehidupan itu adalah permainan. Dan SPM ini salah satu daripada permainan sebenarnya. Bila kita lihat benda itu, maka stress level kita akan turun. Automatik kita akan turun. Jom kita pergi bermain. Jadi kalau guru-guru PM marah, main-main lah. Sebenarnya kita menghilangkan kehidupan. Sebab hakikat kehidupan itu, kalau tak tahu, saya nak bagi tahu. Kalau dah tahu, saya nak ingatkan ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid, bahawa ketahuilah bagi orang tak tahu bahawa kehidupan itu adalah permainan. Dan kalau siapa yang dah tahu, Allah ingatkan balik pula dalam surah Al-Ankabut bahawa ingatlah bahawa kehidupan itu adalah permainan. Jadi kalau kita menghadapi segala benda yang berlaku dalam kehidupan itu hanyalah permainan, maka stress reduce kita memang akan automatically dengan sendirinya kita akan stress. Bahawa salah satu daripada permainan. Ada permainan ni, ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Jadi kalau kita nak main, kalau kita nak menang, kita mesti adalah, kalau anak saya selalu main badminton lah. Dalam PKP sebelum ni pun boleh terhad, tapi dia orang pergi main badminton. Mestilah ada alat dia, mesti ada badminton, mesti ada raket dia, mesti ada bolanya. Maksudnya kalau kita nak berjaya dalam permainan kita, kita kena ada persediaan juga. Tetapi persediaan kita itu jangan sampai kita terlupa bahawa kita sedang bermain. Apabila kita tahu bahawa SPM ini salah satu daripada permainan daripada banyak-banyak game-game dalam kehidupan kita, maka kita akan menghadapinya dengan seronok. Jadi pihak KPM ke, guru ke, ibu bapa ke, ajak anak-anak kita apabila belajar, kita jangan kata marah mereka bermain. Jom kita bermain. Main apa? Hari ini kita nak main. Macam mana nak menghadapi SPM? Jadi apabila kita melihat kehidupan itu adalah satu permainan, SPM ini adalah satu permainan, kita akan relax. Relax, happy, enjoy. Dan setiap permainan itu tidak semestinya menang dan tidak semestinya kalah. Kalau kalah, apakah ia akan berakhir kehidupan kita? Kalau kita target nak dapat straight A dan sebagainya, kita tahu bahawa tidak semua permainan itu boleh dimain oleh dengan semua orang. Tidak semua orang boleh jadi Datuk Lencong Mulia kita, boleh main dapat straight, bagai-bagai lah kan. Jadi, ya. Yang kedua saya nak bagi,
Aha. Ialah tentang bagaimana kita nak menghadapi. Jadi kalau pada ibu bapa, diri kita dan sebagainya, kita reward sebelum, bukan selepas. Saya amalkan ini kepada anak-anak saya. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka semua dah besar. Dan yang last kali ni anak saya dekat UM. Dia ada 5 orang anak, Alhamdulillah. Jadi, bagaimana saya pula reward anak saya sebelum. Bukan selepas. Sebelum reward mereka sebelum, bukan selepas. Maksudnya bukan nanti kalau dapat straight A, Umi bagi hadiah sekian-sekian. Tak. Saya bagi mereka sebaik sahaja. Mereka habis duduki peperiksaan, saya terus reward. Tak tunggu bila dapat result. Sebab kita manusia ni, tugas kita hanya usaha. Yang menentukan akhirnya tadi adalah Tuhan yang menciptakan kita. Bukan kita yang tentukan. Kita hanya manusia. Usaha. Jadi saya reward sebelum. Jadi bila dah dapat, masa nak dapat result nanti anxious orang sangat-sangat sedikit. Sebab bagaimana sekalipun Umi dah reward awal-awal lagi. Jadi kita dah reward kita awal-awal lagi. Ya. Okey Prof, saya ada satu soalan. Di mana bagaimana pula bagi pelajar yang lambat tangkap ini, mungkin cara ataupun corak permainan mereka ini agak lain sedikit Prof, dan mungkin mereka perlukan sesi bersemuka yang lebih. Adakah boleh melakukan sesi pengajaran dalam talian secara bersasar, ataupun kalau tidak secara one on one, mungkin mereka boleh guru itu boleh adakan secara kumpulan melalui dalam talian ni Prof, pada pendapat Prof? Ya, betul. Apa sekalipun, saya sebagai seorang pensyarah memang saya pun mengajar secara online dan tidak semua pelajar-pelajar saya ini semuanya cemerlang dan sebagainya. Tidak semestinya ya. Ada yang kurang. Tetapi apabila saya approach cara permainan, ya, maksudnya kita buat santai, buat sembang, buat discussion, buat sembang-sembang begitu, saya dapati kesannya lebih efektif lagi. Jadi kita jangan approach kehidupan kita, pembelajaran kita satu cara yang stres. Kita bawa apa yang anak murid kita suka, apa yang dia happy, apa yang mereka tu kita pokoknya point dia take it as an enjoyable activity. Buatlah sesuatu yang enjoy, bukan yang stres, bukan yang bosan. Buat benda yang enjoy. Kita enjoy. Kalau nak buat online pun make it session tu jadi enjoyable game. Itu key dia sebenarnya. Enjoyable game. Okay. Baik, itu tadi Profesor Dr. Siti Aisyah Hassan yang merupakan pensyarah di Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan UPM.